Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili binti Muhammad Noh, nombor matrik 056249. Baiklah, pada video ini saya akan membentangkan tentang assignment Haqqaiq Tasawuf yang bertajuk Zikir dalam konsep tasawuf. Kerja assignment ini saya lakukan bersama rakan saya iaitu Nurul Syaliza binti Muhammad Sarudin, nombor matrik 056169. Baiklah, saya akan menerangkan tentang biodata diri saya dahulu. Nama saya Naili binti Muhammad Noh, nombor matrik 056249. Pada tahun ini saya berumur 22 tahun dan saya tinggal di Sabak Benam, Selangor. Saya pada sebelum ini adalah pelajar STPM iaitu CJ Tinggi Persekolah Malaysia di Ma'had Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 Sabak Benam. Dan sekarang ni saya adalah pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan berada di semester 4 dalam khusus Usuluddin. Seterusnya, hobi saya adalah membaca buku-buku ilmiah dan suka melayari internet pada waktu lapang. Dan saya sangat meminati bidang pengajian Islam ni daripada sekolah lagi, dan saya sangat bercita-cita untuk menjadi seorang guru pengajian Islam sama ada dalam peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Seterusnya kita pergi kepada mukadimah iaitu pengenalan. Ilmu tasawuf ini mempunyai disiplin ilmu tersendiri yang memfokuskan secara langsung aspek-aspek pembersihan dan penyucian jiwa, atau kita juga panggil ia sebagai tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa daripada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan hati atau batin dan juga amalan-amalan anggota zahir untuk seseorang sampai ke darjat atau tingkat ihsan. Hal ini demikian kerana dengan tarbiyah ilmu dan amalan ini kita dapat mengetahui keadaan rohaniah sama ada ia baik ataupun buruk, bagaimana cara untuk dibersihkannya dan keburukan dari keburukan atau kejahatan itu, dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah dan terpuji dengan jalan dan cara untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam tasawuf terdapat rukun, iaitu rukun bagi jalan tasawuf. Salah satunya adalah zikir. Allah telah menggesa kita untuk memperbanyakkan zikir dan mengekalinya siang dan malam, kerana zikir itu akan menyinari hati, yang mana hati tersebut adalah raja bagi kerajaan anggota badan, iaitu hatinya adalah raja bagi seluruh anggota badan, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang bermaksud serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ulama tasawuf menekankan bahawa rukun zikir ini dengan penekanan yang besar, dan mereka mengatakan bahawa zikir ini adalah rukun yang paling utama di dalam tasawuf. Zikir mampu menyuburkan semua makam yang dilalui daripada yaqazah kepada tauhid. Ia menyuburkan makrifah serta ahwal yang menolong seseorang salik berjaya menujunya. Tiada jalan untuk mencapai hasil tersebut kecuali daripada pohon zikir. Sejauh mana pohon itu membesar dan teguh tunjangnya, maka buah serta faedahnya lebih banyak. Ini adalah kerana seseorang hamba yang tidak sedar dari kelalaiannya tidak mungkin mampu meringkaskan martabat perjalanan yang mewusulkannya kepada makrifatullah, yang mana manusia diciptakan kerana Allah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Seseorang itu tidak akan sedar kecuali dengan berzikir, kerana lalai itu umpama hati yang tidur atau hati yang mati. Maksud di sini hati akan membangunkan balik jiwa-jiwa yang mati. Seterusnya kita pergi kepada bahagian zikir. Bahagian zikir seperti yang saya nyatakan di sini ada 3 bahagian zikir, iaitu zikir sir dan jar, zikir lisan dan zikir lisan wal qalb, dan zikir mufrad wal jamaah. Kita pergi kepada zikir jar dan sir, iaitu sir ini adalah senyap dan jar adalah nyaring atau kuat. Baiklah, kita pergi zikir sir dan jar. Mengingat Allah itu adalah suatu perkara yang disyariatkan secara sir, iaitu senyap, dan jar iaitu secara nyaring atau kuat. Rasulullah SAW menggalakkan berzikir dengan kedua-dua jenis zikir tersebut, sir dan juga jar, kecuali di sana ulama syariat menegaskan kelebihan nyaring di dalam berzikir apabila sunyi dari riak, tidak mengganggu orang yang sedang solat, membaca Al-Quran atau tidur.
Mereka berdalilkan dengan sebahagian hadis Nabi yang mulia, setengah daripadanya ialah daripada, saya bawakan daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, berfirman Allah Ta'ala, aku di sisi sangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya apabila dia menyakitiku. Maka jika dia menyakitiku secara bersendirian, aku menyakitinya secara bersendirian. Dan jika dia menyakitiku di khalayak ramai, aku menyakitinya di khalayak ramai yang lebih baik dari mereka. Dan hadis yang kedua contohnya daripada Zaid bin Aslam, berkata Ibnu Al-Adra, pada suatu malam aku bersama Nabi SAW melewati seorang lelaki yang berada di masjid. Sedang dia mengangkat suaranya. Aku kata, wahai Rasulullah, boleh jadi orang ini menunjuk-nunjuk? Maka dia menjawab, tidak, akan tetapi Allah. Di sini bermaksud jika kita buat secara kuat, dia akan lebih mendekatkan seseorang itu untuk menyayangkan Allah. Dan terdapat soalan dalam zikir sir dan jar ni, iaitu bolehkah kita meninggikan suara atau menaikkan suara? Jawapannya, sesungguhnya perkara tersebut tidak ditegah kerana terdapat hadis yang menunjukkan sunat jar dan ada juga hadis yang menunjukkan sunat sir dalam berzikir. Sebagai menghimpunkan di antara keduanya, ia bergantung kepada perbezaan keadaan dan juga individu. Jika ia mengganggu orang yang sedang solat atau membaca Al-Quran ataupun sedang tidur, maka hendaklah ia merendahkan suaranya kerana mengganggu. Seterusnya, yang kedua adalah zikir lisan wal qalbi, iaitu zikir dengan lidah dan hati. Imam Nawawi berkata, zikir berlaku dengan hati dan lidah. Apa yang afdal ialah dengan kedua-duanya sekali. Jika ingin dilakukan salah satu sahaja, dengan hati adalah lebih afdal. Tidak sepatutnya zikir dengan lidah dan hati itu ditinggalkan oleh sesiapa pun beralasan takut dianggap riak. Bahkan hendaklah dia berzikir dengan kedua-duanya serentak dan dikhususkan kerana Allah. Iaitu diniatkan sahaja aku berzikir ini adalah kerana Allah. Dan Imam Al-Ghazali juga berkata, ketahuilah sesungguhnya telah dikasyafkan kepada ahli basyarah bahawa zikir merupakan amalan paling afdal, akan tetapi ia juga mempunyai 3 lapisan kulit yang setengahnya lebih dekat kepada isi berbanding setengah yang lain. Isi itu terletak di bahagian dalam kulit tersebut. Kulit juga tetap mempunyai kelebihan kerana ia merupakan jalan menuju isi. Maksudnya di sini adalah kulit itu adalah lidah dan isi itu adalah hati. Baik, kita tengok pada lapisan yang pertama, iaitu zikir lidah sahaja. Seterusnya yang kedua barulah zikir dengan hati. Hati berhajat pada iringan lidah untuk berzikir sehinggalah ia hadir bersama zikir tersebut. Sekiranya hati ditinggalkan bersendirian mengikut tabiat asalnya, nescaya dia akan memikirkan perkara-perkara lain. Maksudnya di sini, bila kita berzikir dengan lidah, otomatik hati kita juga akan turut berzikir. Dan seterusnya lapisan ketiga, zikir telah pun teguh di dalam hati sanubadi dan dia mula menguasai jiwa. Dengan maksud lain, seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara lain, maka ia memerlukan kepada usaha sebagaimana golongan kedua berhajat kepada usaha untuk meneguhkan hati agar sentiasa berzikir. Yang terakhir, isi, iaitu Allah yang diingati teguh di lubuk hati. Zikir akan pergi dan terselindung, dan inilah yang dicari. Berzikir di dalam hati dalam erti kata menyertai Allah SWT dan mengenangkan kekuasaan serta kebesarannya merupakan satu sunnah yang dituntut di sisi syarak, dan ia memberikan ganjaran pahala yang besar kepada mereka yang melakukannya. Seterusnya kita pergi kepada bahagian zikir yang terakhir, iaitu zikir mufrad wal jamaah, iaitu zikir secara individu dan berjemaah. Seperti yang telah kita ketahui bahawa jika kita membuat suatu ibadat itu secara berjemaah, maka kita akan mendapat lebih banyak kelebihan dan kebaikan daripada kelakuan yang berjemaah itu. Baiklah, daripada yang dilakukan secara berjemaah, termasuk zikir lebih banyak kelebihannya berbanding jika dilakukan secara bersendirian. Kerana semasa berjemaah, semua hati akan berhimpun bersama, iaitu roh tolong menolong wujud. Yang lemah mengambil semangat daripada yang kuat, yang gelap mengambil cahaya daripada yang cerah, yang jahil mengambil ilmu daripada yang alim, dan begitulah seterusnya. Seperti daripada Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah. Para sahabat bertanya, maka apakah taman-taman syurga itu? Jawab baginda, iaitu halaqah-halaqah zikir. Dalam menjelaskan makna hadis ini, maksudnya ialah apabila kamu melalui satu kumpulan yang mereka
semua berzikir mengingat Allah, maka ikutlah berzikir bersama mereka atau dengarlah zikir-zikir mereka kerana sesungguhnya mereka berada dalam taman-taman syurga sekarang ataupun yang akan datang. Seterusnya kita pergi kepada hikmah berzikir. Terdapat banyak manfaat zikir bagi umat Islam yang melakukan amalan berzikir setiap hari selain daripada berguna untuk meningkatkan kualiti diri serta membersihkan jiwa. Antara kelebihan berzikir ialah yang pertama, menghilangkan perasaan gundah gelisah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'inul qulub, iaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati mereka. Jadi di sini dengan zikir hati akan menjadi tenang. Yang kedua adalah zikir membawa kepada dekatnya hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatinya. Sebagai firman Allah, wazkuruni azkurukum washkuru ili wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan seterusnya, dengan zikir mendapat menjadikan menghilangkan duka cita dan kesedihan hati dan juga menjadikan hati riang, gembira dan juga lapang. Seterusnya kita pergi kepada kata-kata ulama tentang kelebihan zikir. Di sini saya nyatakan 3 ulama. Kita pergi kepada ulama yang pertama iaitu Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Beliau berkata, zikir adalah permulaan kewalian, puncak usul sebab hubungan hamba dengan Allah. Penyampaian kehendak, tanda permulaan yang sahih serta lambing penyudah yang baik. Segala-galanya berada di sebalik zikir. Semua sifat yang terpuji kembali kepada zikir serta daripada zikir inilah zahirnya sifat-sifat tersebut. Maksudnya di sini adalah daripada zikir inilah kebaikan yang kita lakukannya akan muncul. Seterusnya yang kedua adalah daripada Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Ia berkata, tidak syak lagi bahawa hati itu berkarat seperti berkaratnya besi serta selainnya, dan penggilapnya adalah dengan berzikir. Sesungguhnya zikir itu penggilap hati sehingga menjadikannya seperti cermin yang putih jernih. Apabila meninggalkan zikir, ia berkarat, dan apabila berzikir, ia berkilat. Hati berkarat dengan 2 perkara iaitu dengan kelalaian dan dosa. Penggilap hati juga 2 perkara iaitu dengan zikir dan istighfar. Maksudnya di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahawa zikir ini dapat membersihkan hati, menyucikan semula hati yang telah hitam ataupun hati yang telah mati. Seterusnya yang ketiga adalah ulama Ahmad Ibnu Ajibah. Beliau berkata, futuh untuk benar-benar mencapai makam redha tidak akan berlaku kepada seseorang hamba kecuali setelah dia memenuhi 3 perkara pada permulaannya, iaitu kita tengok yang pertama, iaitu tenggelam dalam Ismul Mufrad, iaitu Allah, nama-nama Allah, dan ini khusus bagi orang yang diberikan keizinan untuk berzikir Ismul Mufrad daripada mursyid kamil. Yang kedua adalah bersyuhbah dengan ahli zikir, dan yang ketiga berpegang teguh dengan amal soleh yang tidak berhubung kait dengan sesuatu sebab, iaitu berpegang teguh dengan syariat Muhammadiyah. Itu sahaja daripada saya. Syukran.